Okey, jam saya dah tepat dah pukul 8. Okey, kita jam saya tak bagus. Okey, jadi kita akan start balik. Semua ada tak lagi ni? Okey, sebelum kita start, kita baca doa dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma stah alaina himmataka wa syur alaina min nuzani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Semua dah masuk Macam tak semua ni. Okey, siapa ada kelas sebelum ni? 5.30 sampai 7.30 ada tak? Tak respon pun ni, tak dengar suara saya. Oh, ada. Macam mana? Rush tak? Nak solat, nak mandi, nak makan. Sempat tak? Tak sempat. Sempat ke tak? Oh, tak sempat lah. Okey lah. Sebab kalau saya mengajar kelas 5.30 sampai 7.30 tu saya akan bagi keluar awal lah. Oh, sempat-sempat je. Kira ngam-ngam lah. Saya utara je. Jadi saya pun tak sempat. Malam ni pun saya mana makan. Sebab tak boleh beli makan. Dan saya lockdown di PTIU Putrajaya. Saya dengan Cikgu Tarik. Siapa yang ambil admit form 4, ini form 5 kan. Siapa yang kenal Cikgu Tarik, saya duduk dengan dia dekat speed, okey. Sebab saya duduk di PTIU Putrajaya, kami dua orang dia. Kami lockdown di sini, kuarantin di sini. Okey, tak apalah. Jadi mungkin ada yang first time join bukan minggu lah. Kelas pertama dia tak sempat join, tak apa sebab saya ada video. Okey, video tu saya dah letak dah, boleh request dekat admin. Kalau admin tak reply tak apa, jangan risau, boleh minta dekat saya sendiri. Saya sediakan 2 nombor. Student boleh WhatsApp saya. Okey, jadi kita akan sambung balik. Hari itu kita stop last dekat muka surat 6. Okey, siapa yang belum ada modul? Ada tak yang baru join dia belum ada modul? Tak sempat print lagi. Okey, siapa yang belum ada modul jangan risau, ambil kertas kosong dulu, okey, tulis, nanti transfer balik dekat situ. Okey? Sebab setiap soalan tu saya akan tulis dekat depan satu persatu, jangan risau. Okey? Sambil-sambil saya tengok group parent kalau ada yang belum boleh masuk. Okey. Jadi semua dah masuk. Saya rasa. Okey, jadi buka balik modul yang last kali kita berhenti. Okey. Saya dah bagi dah ini dalam group parent, yang mana yang tak dapat lagi ataupun terhilang minta balik dekat saya. Nanti saya bagi balik. Okey, yang berwarna ni. Okey. Jadi last kali kita berhenti dekat muka surat Okey, saya rasa kita berhenti dekat muka surat 6. Okey, yang ni yang kita bincang tu, tapi macam rush sikit. Okey. Jadi kita akan bincang balik. Okey, semua buka muka surat 6 latihan 4 exercise 3. Okey, turn to page 6 muka surat 6. Okey, semua ada? Kamera saya okey tak? Macam saya nampak blur-blur balik. Okey Okey, nampak. kena ada komunikasi dua hal lah. Kalau tidak saya tak pasti. Okey tak okey ni? Okey tak okey ni? Okey. Okey Okey. Ada yang reply apa ni? Okey, cantik. Jadi kita akan sambung dekat muka surat 6. Kita akan bincang lah. Sebelum ni kita tak bincang lagi. Kita buat saja. Kita stop dekat situ. Okey, semua sekali buka muka surat 6. Kita akan bincang soalan latihan 4. Okey. Tak ada apa yang tu parent pokok. Okey Jadi kita akan start.
Yang mana tak ada jangan risau sebab saya akan tulis dekat depan. Okey, kita tengok latihan 4A, exercise 4A. Okey, Mama. Aisha, please. Tahu apa sebab. Mana tahu. Buka cas itulah kat atas tu. Okey. Tu cas kat atas tu gila. Aku ambil sini. Mute, Meh. Jadi kalau kita tengok soalan tu ialah dia nak minta hitung cukai pendapatan, okey? Ya, lawak ni. Cukai. Jadi kita dah masuk Kalau cukai bila pendapatan. masuk ke apa kan? Individu bagi setiap yang berikut mengikut kadar cukai taksiran 2020 yang dilampirkan, okey? Yang saya bagi secara berasingan. Okey, ada kawan kita minta tolong kawan-kawan yang lain tutup mic. Okey? Sebab mungkin ada noise dan sebagainya. Okey ya? Jadi siapa yang tak tahu tu refer dekat sini ya. Siapa yang tak nampak bagi tahu saya. Okey, jadi untuk soalan A. Okey, untuk soalan A, dia pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai. Dia bagi dekat sini ialah 57,000. 100, okey, zakat dengan fitrah. RM360. Okey ya. Jadi macam yang sebelum ni juga pendapatan bercukai tu saya dah bagi formula. Saya tak pastilah student ingat tak ingat. Ataupun nak saya tulis balik? Okey, saya tulis balik lah sebab ada yang baru kan. Okey. Jadi kita akan kira ialah cukai pendapatan ataupun income tax ni. Okey, cukai dasar. Okey, tolakkan dengan tambah cukai atas baki. Okey, saya buat bawah tambah cukai atas baki. Ataupun tax on the next balance. Okey, kita tolakkan dengan ribat cukai. Okey, dalam bahasa Melayu kita sebut ribat. Okey, dalam bahasa Inggeris ribat cukai ataupun rebate tax. Okey, kita akan guna formula ni. Alamak, saya terlindung pula. Okey. Okey, jadi siapa yang tak ingat balik, siapa yang dah lupa sebelum ni, okey, tak apa, kita ulang balik. Okey, pertama sekali ialah kita ambil balik. Okey, saya tulis kat sini, buang sini. Warna biru ni. Okey, kita tulis balik. Yang pertama sekali ialah
cukai pendapatan. Okey, ini cukai pendapatan. Cukai pendapatannya berapa? Inilah kita nak cari. Ada jangan ada yang tiba-tiba jawablah 57,000 berapa. Yang 57,000 ialah pendapatan bercukai. Okey, jadi yang kita kena tulis sekarang adalah RM. Okey, sekarang kita tengok kat sini 57,100. Okey, dekat sini mana kedudukan 57,100? Okey, turun 57,100. Okey, dia akan duduk di dalam sini. Okey, line ni saja kita fokus. Line pun nampak sebab ada yang kawan tak nampak. Okey, yang mana tak nampak tu saya lindung ke apa? Okey, kalau macam komputer tak nampak, okey, PC dia tak nampak ke apa, keluar lepas tu cuba masuk balik. Okey? Saya akan check juga dalam group parent kalau siapa-siapa yang belum boleh masuk. Okey, ada yang tak dapat link Max. Okey, sekejap. Tak dapat link Max. Admin tak tolong saya pula. Okey, tak apa. Ya, saya bagi link matematik dekat parent. Macam mana tak? Admin tak begini. Okay. Hari ini Sabtu. Ini ya. Okey, sekejap. Pak, baru masuk ke? Baru join. Okey, kita sambung balik. Okey, kita sambung balik. Tapi nanti kalau tak nampak ke, tak dengar suara saya tak jelas ke, tolong bagi tahu, nanti saya akan setting balik. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Jadi 57,100 dia akan duduk dalam ni. Okey, jadi kita okey. Jadi kita akan tengok cukai dasar. Cukai dasar dia kita akan ambil yang atas tu. 4,600. Okey. Bagi 50,000 yang pertama. Oh sorry. Bagi 50,000 yang pertama. Ini 1,800. Sorry, saya tersilap. Jadi cukai dasarnya ialah RM 1,800. Okey, semua dapat yang 1,800 tu? Dapat tak dapat? Nak ambil dekat mana? Okey, dapat. Syazah dapat, yang lain? Tak faham. Okey, saya terang lagi sekali. Nazirah kata tak faham. Okey. Soalan kita dia bagi yang ini. Okey, dekat muka surat 6 tu. Okey, dekat muka surat 6 ni. Okey, kita nak cari pendapatan cukai pendapatan income tax. Okey, saya ulang sekali. Nazirah, okey. Kita tengok kat sini. Dia ada pendapatan bercukai 57,100. Okey. Zakat dia bagi 360. Okey, itu maklumat yang dibagi. Sekarang kita nak cari cukai pendapatan. Cukai pendapatan kita ialah cukai dasar. Okey, ini cukai dasar base tax ni kita tambahkan dengan cukai atas baki. Dan kita tolakkan dengan ribu.
Okey. Benda ni semua dia tak ada dalam maklumat ni. Kita kena cari kepada table yang saya bagi asing tu. Mungkin Nazira tak tempat free dia ataupun baru join. Okey, tak apa, Nazira tengok yang table yang saya buat dulu. Okey. Nanti tengok dalam tu memang dah ada dah, saya dah bagi dah table tu. Okey. Jadi first kali kita nak cari cukai dasar ataupun base tag kan. Okey, nak cari macam mana? Kita tengok dulu pendapatan cukai dia ialah 57,100. Okey, 57,100. Kita cari dia dalam kotak mana? Okey, 57,100 dia akan ada antara ni lah, range antara RM50,000 sampai RM70,000. Okey. Yang ni Nazira dapat tak? Okey ya? Okey, cantik. Jadi untuk cukai dasar kita tengok kotak ni saja. Okey, 57,000 ni okey. Cukai dasar dia mesti duduk dekat atas. Jadi 1,800. Mungkin tak nampak sebab kecil. Yang ni 1,800. Jadi kita tulislah 1,800 untuk cukai dasar dia. Okey. Dapat Okey, next pula kita kena tambahkan dengan cukai atas kaki, tax on the next balance. Kita tambah dulu. Okey, baki dia ialah, okey, kita tengok dekat sini. Okey, cukai atas baki tu, baki berikutnya ialah kita ambil balik. Okey, kita ambil balik yang ni 57,100. Okey, tulis kat tempat lain sikit. 57,100. Okey. Lepas tu nak tolak dengan apa? Kita kena tolak yang dekat table tadi. Okey. Tolak 50,000 yang pertama. Okey, 50,000 yang pertama yang base tadi. Okey, kita tolak 50,000 yang pertama. Okey. Tolak 50,000. Jadi kita akan dapat ialah 7,100. Okey, kita dapat 7,100. Okey, tapi tak habis lagi sebab cukai atas baki ni kita kena darabkan dengan kadar dia. Okey. Itu kontak yang sama juga kita tengok dia darabkan dengan 14. Okey, 14 ni ialah peratus. Jadi bila pengiraan kita akan buat ialah 7,100 yang kita tolak tadi darabkan dengan 14/100. Sebab dia ialah 14%. Jangan tersilap kan. Kalau yang ini, okey, kalau yang ini tekan dalam calculator 14%, ambil 14 saja akan dapat jawapan yang salah. Dia ialah 14%. Okey, boleh je kita convert. Lompat dua kali 0.14. Tapi tak payahlah. Terus tulis 14%. Okey. Kenapa 1,800? Okey. Saya terang lagi sekali. Pendapatan bercukai dia 57,100. Okey, sekarang kita nak cari cukai dasar ataupun base tag. Okey, kita kena tengok dalam table ni. Okey, bila cukai dia, bila pendapatan dia 57,100. Okey, jadi kita tengoklah dekat mana kotak 57,100 tu duduk. Jadi dia akan ada dalam range ataupun dalam di antara RM50,000 dengan RM70,000. Okey. Oh, okey. Okey, saya akan jawab satu persatu dulu. Okey, yang berikutnya tu dan seterusnya. Okey, nanti saya akan jawab. Okey, tapi setakat ini kita lepas kita dapat kotak tu, atau kita tengok dekat atas, cukai tu yang mana kita kena bayar, yang atas tu ialah base tag ataupun cukai atas. Okey, dapat tak? Setakat ni, cukai atas 1,800 ni. Zoom dapat Zoom apa susah nak sebut ni, Zuhu Al-Rizmi. Dapat tak? Dengan Nadirah tadi. Dapat
Sebelum saya jawab soalan Zaim nanti. Okey, Nazira dapat. Zul macam mana? Zul lah, Zul. Okey, Zul dapat tak? Zul dapat kan? Apa maksud yang 1,800 ni? Zul dapat tak lagi? Saya anggap Zul dapat lah. Okey. Okey, lepas tu pula kita akan tengok dekat sini. Okey, Nazira dapat. Zul kenapa hilang apa? Zul dapat tak dapat? Okey, saya anggap Zul dapat. Kalau ada apa-apa soalan nanti Zul tanya baik tau. Zul jangan segan tau. Kalau ada apa-apa terus tanya saya. Tak apa, saya buat step by step. Okey, lepas kita dah dapat 1,800, inilah untuk cukai dasar. Lepas tu kita kena tambah pula cukai atas baki. Yang inilah soalan Zaim tadi. Zaim Nabil, apa maksud 200? Okey, tu jadual ke atau jadual umum cikgu? Like formula. Okey. Yang jadual ni dia memang bagi. Okey, jadi ada pun dalam buku teks muka surat 106. Jadi yang betul-betul punya lah. Ada juga kadang-kadang dia buat sendiri. Okey. Zul dapat jadi macam mana nak dapat 1,800 tu? Okey, cantik tu. Okey. Jadi kalau ikut soalan Zaim, yang ni memang dia bagi dan jadi memang kita refer yang LHDM punya, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, sebab yang sekolah pun dalam buku teks pun dia refer yang ni. Jadi memang sama dia. Okey? Okey, terusnya. Nabil tanya, apa maksud 200 yang berikutnya? Okey. Mula-mula kita akan cukai dasar kita tu 50,000 yang pertama. Okey. Jadi yang tu saja. Cukai yang pertama untuk 1,800. Jadi lepas tu kita ada cukai atas baki. Bila cukai atas baki tu 57,000 tadi kita tolaklah 50. Jadi baki dia 7,000. 7,000 tu kita kena bayar rate yang seterusnya. Okey, rate yang bawah ni 2,800 tu pula. Jadi 20,000 yang seterusnya. Jadi dia tadi 50K dah tolak dah. Okey, ada baki lagi 7K. 7K tu bayaran asing pula. Okey, dapat tak Nabil? Nabil dapat tak? Okey, cantik. Kalau ada apa-apa soalan terus tanya saya, on the spot saya akan jawab. Okey. Lepas tu kita cari pula cukai atas baki. Okey, jadi 57,000 tadi kita dah tolak dengan cukai atasnya 50K. Jadi sekarang kita ada 7,100. 70,100 untuk dapatkan cukai atas baki ataupun tax on the next balance ni, kita tak boleh ambil terus 7,100, tapi kita kena darab dengan kadar yang ada lagi 14%. Jadi 14%. Okey, 14%. Jadi kita akan dapat bila kita tekan calculator, kita akan dapat RM994. Okey, RM994. Jadi yang ini RM994 ini ialah cukai atas baki. Jadi cukai dasar kita dah dapat tambahkan dengan cukai atas baki, jadi 994. Ada yang tanya juga, jadi dia tulis 2,000, macam mana pula? Okey, yang 2,000 ni ialah minimum dia. Maksimum dia. Kalau baki dia 20,000 lagi, ini bayarannya 2,800. Kalau macam kita baki 7,000 saja, jadi kita kena cari sendiri. Okey, darabkan dengan rate dia 100, yang tu ialah cukai atas baki. Jadi 994 kita letak sini.
Okey, dapat tak ya setakat tu? Okey eh? Jangan malu kalau macam nak minta saya ulang balik, bagi tahu saja. Okey, cantik, dapat semua. Okey. Lepas tu kita akan tolakkan dengan rebate cukai. Okey, rebate cukai. Jadi kita tolakkan dengan apa? Inilah zakat fitrah dan juga zakat dan juga fitrah. Okey, fitrah tu pun zakat juga. Okey. Kalau kita ada nanti kita kaya lah, okey. Kita tolak zakat ni untuk cukai dalam negara kita. Okey, jadi kita tolak 360. RM 360 sebab saya minta tolak ringgit dan cukai. Jadi jumlah yang perlu kita bayar adalah RM. Okey, bila kita tekan kalkulator kita akan dapat 2437. Okey, 2434 sorry. 2434. Okey, jadi ialah bayaran yang cukai pendapatan yang kita kena bayar. Jadi gaji, kalau contohlah gaji tahunan kita 57,000 yang kita kena bayar cuma 2,434. Bukannya 57,000 tak. Okey. Setakat ni dapat tak sampai setakat sini? Dapat Okey, cantik. Okey, kita tengok soalan yang B pula. Okeylah, yang mana blur-blur lagi sebab ini first time. Okey, nanti kita buat 2-3 kali. Kita nampaklah. Okey, yang mana baru masuk ataupun yang dah masuk tapi dia tak salin ataupun dia terkeluar. Okey, untuk rebate cukai ni, kalau pendapatan bercukai dia ni, okey, kalau pendapatan bercukai dia ni 35,000 dan ke bawah. Kalau kita dapat soalan kita 34,000. Okey. Yang ini dia akan dapat rebate cukai RM400. Sebelum ni saya dah highlight dah dengan ni marker merah. Okey. Kalau pendapatannya bawah daripada 35, dia akan dapat rebate cukai lagi 400. Jadi tak perlu tolak 400 sebab pendapatannya lebih pada 35K setahun. Okey Okey, kita tengok soalan yang kedua pula. Okey, ini saya ambil gambar, nanti saya letak dalam podcast. Okey. Okey, kita tengok ke soalan B pula. Kalau dia tak bagi pasal zakat, tak payah tolak. Kalau dia tak bagi zakat, tak payah tolak. Okey. Tapi kalau dia tak bagi zakat, tapi pendapatannya bawah 35,000, kena tolak 400. Okey. Soalan ni kadang-kadang trik macam tu. Tapi nanti kita akan buat akibat trik. Soalan yang trik dan juga SPM sebenar. Okey, ini saya padam. Saya dah ambil gambar. Okey. Okey, kita tengok yang B pula. Okey, soalan B kita ada, dia bagi pendapatan bercukai 33,900. Okey, jadi sama juga. Okey, tadi saya sudah jawab kan Nabil kan? Okey. Kalau tak ada, apa kita tak payah tolak. Jadi kita tengok 33,900 dekat kotak mana?
Okey, dia akan duduk dekat kotak sini. Okey, 33,900. Oh, sorry. Dekat kotak sini. Sorry. Okey, 20,000 RM1 sampailah 35. Okey, dia akan duduk dalam sini. Jadi, kita tengok dulu cukai asas dia, base tag. Base tag dia di atas ni ialah 150. Okey, kita tulis RM 150. Okey. Saya tanya lagi, setakat 150 ni, semua tahu macam mana nak dapatkan dia? Ada tak siapa yang tak tahu? Okey, tolong bagi tahu, saya nak terangkan balik. Semua tahu Okey, cantik. Saya minta sangat-sangat siapa yang bila kan tak faham terus tanya saya, jangan segan, jangan malu. Okey, lepas tu pula kita kena tolakkan dengan cukai atas baki. Okey. Jadi sama juga yang kita buat tadi, kita akan tolakkan cukai atas baki dia. Jadi kita ambil balik, kita cari ruang lain sikit, jadi kita tulis balik 33,900. Okey. Tolakkan dengan ni 20,000 yang pertama. Jadi kita tolak dulu. Okey, jadi dia ada 13,900 lagi. Lepas tu kita tengok rate dia. Okey, rate dia berapa? Rate dia 3%. Okey, 3%. Jadi kita darabkan dengan 3/100. Okey, dapat berapa? Bila tekan calculator dapat berapa? Okey. Dah reply pun 417, betul RM 417. Semua dapat? Okey, cantik. 400. Macam mana Liana dapat 167? Okey, Liana kira balik. Tekan calculator. Okey, 13,900 darab 3 bahagi 100. Oh, salah tulis. Okey. 417 dah. Semua dapat kan? Okey. Jadi, yang ini kita letakkan dekat tolak ni. Tambah 4 RM lah. RM 417. Okey. Sekarang ni cukai dasar dah, cukai atas baki dah. Kita tengok. Dia ada tak? Rebate. Okey, kita nak tengok dia ada rebate tak? Okey, pertama sekali zakat dengan fitrah dia tak bagi, jadi tak payah tolak. Tapi pendapatan dia kurang daripada 35,000. Jadi kita kena bagi rebate dekat dia RM 400. Okey, rebate dia RM 400. Okey. Cuba tengok. Dia kena bayar berapa? Jadi akan dapat RM 167. Okey, semua dapat 167. Dapat. Okey. Daripada pendapatan dia setahun tu dia cuma bayar dekat kerajaan Malaysia RM167 sebagai cukai. Okey ya. Cantik semua macam kenapa 400? Okey. 400 ni memang lembaga hasil dalam negeri dia akan bagi diskaun ataupun rebate 400 bila mana pendapatan bercukai dia tu bawah daripada 35,000. Itu Zul take note. Kalau bawah pada 5,000, 35,000 dia akan dapat automatic rebate daripada kerajaan 400. Yang tu memang ada. Dalam nota yang saya bagi nanti pun memang ada itu. Nanti saya bagi balik siapa yang belum dapat, yang baru join. Okey Zul. Okey
Nanti Zul take note yang 400 tu. Kenapa tolak 400? Okey, cantik. Okey, kita buat soalan C pula. Okey, ni saya ambil gambar dulu. Sebab nanti bos saya tanya, ada apa dalam kelas? Ni saya ada bukti lah kalau saya ada gambar. Okey, siap. Okey, kita buat soalan C pula. Okey, siapa yang baru join ni kelas pertama dia jangan macam rasa kenapa terlewat masuk ke apa tak faham. Okey, nanti boleh tanya saya balik ataupun refer balik video yang saya sebelum ni. Siapa betul-betul tak faham dia baru masuk hari ni, nanti WhatsApp saya nak buat kelas ganti ke apa, kelas tambahan ulang balik yang tertinggal sebelum ni, nanti bagi tahu saya. Okey? Jadi kita sambung balik, kita buat yang C pula. Okey, C ni pendapatan bercukai dia 83,900. Okey, 83,900. Okey, jadi sama juga. Kita akan tengok dulu. Saya hantar rakaman dekat grup parent. Okey, nanti saya bagi link YouTube PTIU Putrajaya. Saya dengan cikgu dengan cikgu Nisa, dengan cikgu Amirul, dengan cikgu Azrai, kami letak dalam tu. Okey, cikgu Tarik pun dalam tu. Boleh tengok untuk subjek-subjek lain. Okey. Nanti saya bagi. Kalau tak ambil dalam grup parent tak apa, terus refer kepada channel YouTube PTIU Putrajaya. Okey Okey. Jadi kita tengok pendapatan dia 83,900 duduk dekat. Okey, duduk dekat kotak ni. 83,900. Jadi base kita dia, base tag kita dasar dia 133,650. Okey. 100 RM. Ini 600,000. Sorry. Terlajar. Ibu bukan 70,000 ke? Oh, sudah. 4,600. Jauh tu cikgu. 4,600. Okay, fokus kepada yang ini saja kotak. Okay, lepas tu kita nak tolakkan cukai atas baki. Okay, sama juga kita ambil balik 83,900. Okay, tolakkan dengan, kita tengok kat sini. Okey, tolakkan dengan 70,000 yang pertama. Jadi, tolakkan dengan 70,000. Okey, 13,900. Darabkan dengan berapa kadar dia? Okey, rate dia berapa? Jadi, rate dia ialah 21%. Jadi kita buat 21 ke 100. Okey. Okey, jadi bila kita tekan calculator kita akan dapat ialah RM2,919. Okey, kita dapat RM2,919. Jadi kita kena tambahlah. Okey. Ini kita tambah. Okey, RM4,600 tambah dengan ini. Okey, rebate cukai dia ada tak? Zakat, fitrah tak ada. Lepas tu pendapatannya bawah tak daripada 35,000. Tak ada. Jadi dia tak dapat rebate tu lah. Jadi yang ini ialah jumlah yang dia kena bayar. Jadi bila kita tekan calculator kita akan dapat ialah RM7,519. Okey, macam mana? Semakin
makin mudah lah. Sebab kita dah buat banyak kali dah ni. Okey mudah. Yang lain pun okey sebab yang ni sebenarnya dia ada satu atau dua saja. Yang ni saya bagi berapa? Ini muka surat 6. Ini saya buat 4. Sebelum ni saya buat sampai setiap kali latihan ni sampai J 10. Tapi tidak you kata banyak sangat ni. Saya dah kurang jadi 4 tu. Cikgu. Okey, yang bahagian rebate. Oh, cikgu. Okey, tak apa. Bahagian rebate tu saya terangkan lagi sekali. Okey, untuk rebate yang ni kita akan tolak dengan rebate kalau dia bagi dalam soalan kita tu macam soalan A tu dia bagi zakat. Zakat RM360. Jadi kita kena tolak dengan zakat sebab kita tak bayar zakat. Kalau kita kena cukai macam ni, kalau kita orang Islam di Malaysia tak payah bayar. Jadi zakat ni kita tolak. Sebab dia tak termasuk dalam cukai, dia asing. Okey? Lepas tu pula lagi satu rebate ialah kalau pendapatan kita kurang daripada 35K, kurang pada 35,000, alternatif kerajaan akan bagi rebate RM400. Okey tak, Nabil? Okey Okey, Syahzah kata okey. Nabil okey tak lagi? Ataupun nak saya ulas? Okey Okey, kita buat soalan yang last kali latihan 4 ni, soalan B, donkey. Okey, soalan B. Okey. Jadi semua dah buat dah kan? Jadi cuma kita bincang saja kan. Okey, soalan ni kita buat yang B pula. Yang bawah 70,000 pertama. Okey, bawah 70,000 pertama. Ya ni. Bila nak guna? Okey. Ni kita dah tolak lah. 70,000 pertama ni. Kan tadi 80,000 tu. Okey, yang pertama ialah 70,000. Jadi kita tolak lah. Baki dia ialah 13,900. Kita ambil balik jumlah ni, kita tolak yang pertama, 70,000 yang pertama dulu. Ini kita dah tolak. Yang bawah dia pula ialah kan yang ni 70,000, jadi baki 30,000 lagi ialah 100,000. Kalau 100,000, 70,000 pertama dia kena bayar 4,600. Yang baki 30,000 lagi, kalau dia ada 100,000 lah, dia kena bayar 6,300. Tapi sebabkan baki kita cuma 13,000, bukannya 30,000, jadi kita kena cari jumlah tu, kita kena darabkan dengan 21%. Jadi kita akan dapat. Okey Zaim dengan Zul, dapat tak? Hana ni tak jelas lagi. Okey, tak apa, kita cuba buat dekat soalan yang B. Okey, kita buat soalan yang B. Ini saya tunjuk satu persatu juga. Step pertama kita buat apa? Step kedua kita kena buat apa? Okey. Okey tengok soalan D kita ialah pendapatan bercukai dia 67,380. Okey. Pendapatan bercukai. Okey, lepas tu dia bagi zakat dengan fitrah. RM400.
110. Okey, yang ini yang dalam soalan. Okey, ini soalan dia. Okey. Yang pertama sekali kita kena buat ialah, alamak, ada lagi message parent sekejap. Okey. Okey, jadi kita tengok balik. Jadi soalan yang dia bagi, dia buat kotak. Okey. Step pertama, langkah pertama. Step 1. Okey. Cari cukai dasar. Okey. Untuk cari cukai dasar, kita ambil balik yang ini. 67,380. Okey, kita ambil ini. Pendapatan bercukai ini 67,380. Kita cari dia duduk dalam kotak mana. Dia duduk dalam kotak mana? 67,380. Jadi dia akan duduk dalam kotak ini. Antara RM50,000 sampai RM70,000. Okey, dapat kan? Hanani dapat tak ini? Okey Zul dapat, Hanani. Yang lain pun dapat kan? Okey, kita nak cari dalam kotak ni. Sorry, ni. Sebab dia 67,380. Okey. Sekarang cukai dasar dia ialah yang dekat atas. Belah atas ni. Tengok yang atas. Okey. 1,800. Jadi kita tulis RM 1,800. Cukai dasar dia. Okey. Setakat step 1 semua dapat kan? Hanani dengan Hanani dapat tak yang step pertama? Okey Okey, step yang kedua. Muhammad. Okey, yang 1,515,000 yang seterusnya itu jangan kacau lagi. Kita cuma nak tengok yang atas saja. Yang atas ni saja. Yang seterusnya tu jangan kacau lagi. Okey? Okey. Step pertama yang tu saja. Kita ambil balik yang atas ni, kita cari dalam kotak yang mana dia duduk. Okey, contoh dia duduk kat sini, terus kita tengok yang atas. Okey. Jadi step pertama yang tu. Yang itu ialah cukai dasar. Okey. Sebab saya tulis kat sini, dia akan dapat cukai dasar tambah cukai atas baki tolak limit. Okey, yang step pertama sekarang, step pertama kita duduk kat sini, kita cari cukai dasar. Okey, itu step yang pertama. Okey. Ada Muhammad apa hari ni? Saya tak nampak. Okey, yang mana tak dapat nanti bagi tahu jangan malu-malu pula. Okey. Okey, cukai dasar kita dah dapat 1,800. Okey, step yang kedua. Step yang kedua, kita nak cari cukai atas baki. Okey. Cari cukai atas baki. Okey, ini step kedua. Okey, macam mana kita nak cari cukai atas baki? Yang inilah.
Okey, kita ambil balik yang ini, jumlah yang tadi. Okey, kita ambil, kita tulis RM 67,380. Okey. Refer balik kepada kotak yang kita tadi dekat sini. Tolak yang pertama, 50,000 yang pertama. Okey, jadi kita tolak. Tolak RM 50,000. Ada yang tanya pula, macam mana nak dapat 50,000 tu? Okey, 50,000 tu kita tengok kotak yang kita pilih ni. Lepas tu tengok yang atas dia, yang pertama. Okey, yang kita guna 1,800 tadi. Okey, tengok yang ni. Jadi kita tolak dulu 50,000 ni. Okey, bila kita tolak, macam mana nak tentukan yang pertama dan berikutnya? Oh, okey. Boleh. Okey, saya ulang balik. Okey, pertama sekali, yang ni kita dapat soalan yang ini. Okey, pendapatan bercukai 67,380. Lepas tu zakat fitrah, yang ni dia bagi RM410. Okey, yang ni dalam soalan bagi. Soalan yang kita akan cari cukai dasar, lepas tu kita akan tambah cukai atas laki dan kita akan tolak dengan rebate. Jadi kita kena cari satu-satu. Kita sekarang first kali step kita, langkah yang pertama kita nak cari cukai dasar, base tax. Okey. Jadi untuk cari cukai dasar, kita tengok balik. Alamak. Pendapatan. Okey, pendapatan bercukai dia ialah 67,380. Okey, kita ambil 67,380 ni, kita tengok dia duduk dalam kotak mana. Okey, siapa yang tak nampak dekat sini boleh rujuk buku teks muka surat 106. Okey, jadi 67,380 dia duduk dekat mana? Jadi dia akan duduk dekat sinilah, antara 50,100 sampai 70,000. Okey, sebab 67,380 dia duduk dalam antara ni. Okey, dapat setakat ni? Okey, kita dah jumpa dah kotak dia. Okey, dah jumpa dah kotak dia. Tengok hujung sekali, tengok yang belah atas. 1,800. Ambil 1,800. Tak payah tengok yang seterusnya ke apa, tak payah. Tengok yang hujung sekali, ambil yang atas dulu. 1,800. Okey, 1,800 ni ialah 50,000 yang pertama daripada 67,000. Sebab tu nanti kita akan tolak 67,000. Yang baki dia tu antara 0 sampai 20,000, tapi dia takkan sampai 20,000 lah. Baki dia tu barulah kita tengok yang bawah ni. Tapi kita tak tengok pun. Okey, senang cerita dalam SPM tak ada tengok bawah ni. Okey, kecuali dia dapat tepat, tapi soalan takkan dapat tepat lah. Okey, jangan tengok. Yang ni abaikan terus, yang bawah ni, yang seterusnya tu, 1,000,000, yang seterusnya abaikan terus. Okey, jadi step yang pertama dulu. Okey, kita dapat 1,800 daripada yang kotak tadi. Kita tengok kat ujung sekali. Yang tu saja step yang pertama. Okey. Lepas tu kita tengok pula macam mana kita nak cari step yang kedua, iaitu cukai atas baki. Okey, step yang kedua, cukai atas baki ni kita ambil balik 67,380. Okey, ambil balik yang ni, tolak yang ni, yang pertama. Okey, tolak yang pertama 50,000. Jadi kita tolak dengan 50,000, kita akan dapat 17,380. Okey, yang ini yang seterusnya. Yang tadi 50 yang pertama tu kita dah settle, dah bayar dah. Jadi baki dia tu yang ini 17,380. Kita tak tahu, dalam jadual dia tak tulis kena bayar berapa. Kita kena cari. Jadi kita ambil balik 17,380 ni, darabkan dengan kadar dia. Kadar dia akan duduk kat sini, kadar 100. Okey, kita cari balik kotak kita. Kotak tu duduk kat sini. Kadar dia 14.
Okey, buat 14/100 sebab dia dalam persen, dalam peratus. Jadi kita buat 14/100. Okey. Oh, ada Nabil dah kira lah. Bukan 50,000 satu. Mana bukan 50? Kenapa bukan 50,000 satu? Tuan-tuan cakap. Bukan. Kita tolak dekat sini. Bukan kita tolak dekat sini. Kita tolak yang dalam ni. Yang pertama. Okey? Yang ini jumlah yang ini. Rate duit yang kita ada tu, pendapatan bercukai kita. Tapi nak tolak, kita kena tolak yang kotak tengah ni. Jadi tolak 50,000. Okey? Okey. Sebab pengiraan, sebab pengiraan dia kita kena tolak. Okey? Jadi kita dapat baki dia ialah 17,380. Jadi kita tak tahu harga dia berapa. Dia kena bayar berapa baki ni. Yang sebelum ni dah settle, yang baki ni. Jadi kita kena darab 14, tengok dekat sini kotak dia. Ada dia 14%, jadi buat 14/100, jadi tekan calculator. Jadi kita akan dapat ialah 2,433 ringgit 20 sen. Okey, semua dapat kan? Kenapa 100%? Sebab kadar ni kita kena per dengan 100%. Sebab 100% tu full. Okey? Sebab itulah kita ambil yang ini, jumlah dalam ni, kita perkan dengan 100%. Okey kan? Jadi kita akan dapat 2,433 ringgit 20 sen. Yang ini ialah cukai atas baki. Ini ialah cukai atas baki. Okey, step 3 pula. Okey, langkah yang ketiga. Okey, yang ini kita guna formula. Formula dia ni lah. Okey. Sekarang kita nak guna formula ni, kita tengok cukai dasar. Di cukai dasar diambil dari cukai dasar ni RM 1,800. Okey, dia kata tambah cukai atas baki. Ini cukai atas baki, ni jumlah dia. Yang kita kira tadi tambah RM 2,433 ringgit 20 sen. Okey. Lepas tu kita tengok rebate. Ada tak ada? Okey, ini ada. Dia bagi 410. Jadi kita tolakkan pula dengan rebate. Okey, macam saya kata tadi, kalau jumlah ni bawah daripada 35,000, kita kena tolak lagi 400. Tapi yang ni atas pada 35,000 kita tak payah tolak. Jadi yang ini saja pengiraan saya. Yang ini tambah yang ini, tolak yang ini. Jadi yang itulah jumlah yang dia kena bayar. Jadi jumlah yang dia kena bayar ialah RM 3,823 ringgit. 3,823 ringgit 20 sen. Rebate ada dua je kan. Bawah 35,000 dan rakat dari betul. Rebate ada dua tu saja. Okey. Nanti barulah kita akan jumpa yang lain pula. Contoh kalau dia derma untuk CSR, kalau company. Contoh seperti Ayu. Dia buat tuition percuma. Okey, iaitu kerajaan iktiraf. Jadi dia boleh tolak cukai dia. Contoh dia kena bayar cukai 100,000.
program tu 40,000. Jadi tolak 40,000. Dia cuma bayar 60,000. Macam tu. Nanti kita akan jumpa. Jadi yang basic dulu, yang individu. Okey? Okey lah, jelas tak setakat ni? Okey, kalau dia tak mention zakat, dia tak pendapatan dia lebih daripada 35,000, kira rebate ni tak wujud dah. Tak payah tolak. Okey? Okey, sekejap saya ambil gambar. Lepas tu nanti kita buka muka surat 7. Okey, buka muka surat 7. Okey. Di muka surat 7 ialah hitung cukai pendapatan. Okey, yang ni benda yang sama juga. Benda yang kita buat kat depan juga. Okey. Saya akan tunjuk dulu yang contoh tu. Lepas tu nanti buat sendiri ya, yang latihan 5 tu. Okey, praktis dulu. Lepas tu kita akan bincang juga macam tadi, satu persatu. Okey? Okey, jadi kita tengok contoh 5. Okey, saya padam balik. Jadi kalau siapa tak sempat salin apa, nanti saya letak dalam group parent. Okey, kita tengok contoh 5, example 4. Okey. Soalan yang dia bagi sama juga, hitung cukai pendapatan. Macam tadi juga, hitung cukai pendapatan. Jadi kita akan buat ialah, okay, saya tulis dulu dia punya soalan. Okay, pendapatan tahunan 58,900. Okey, lepas tu kita ada pelepasan cukai. Okey, dia bagi kat situ ialah 11,800. 11,800. Okey, tengok macam mana kita nak buat. Okey, step yang pertama ialah kita kena tolak dulu pelepasan cukai. Okey, kita ambil step 1. Okey, tolak pelepasan cukai. Okey, contohlah sekarang ni COVID, kerajaan akan umumkan bantuan. Contoh dia kata, okey, setiap individu dapat tolak pendapatan cukai dia sebanyak 5,000. Jadi 5,000 daripada gaji pendapatan dia tak payah bayar cukai. Jadi tolak siap-siap. Okey. Macam jadual. Okey. Jadual nanti kita akan refer yang juga. Okey, cuma term saya berbeza. Tadi repeat. Jadi pelepasan cukai. Dia sama aja, dia kena tolak juga. Okey. Jadi sekarang tolak pelepasan cukai. Jadi kita tolak. Jadi ambil pendapatan ya. Keseluruhannya untuk setahun RM 58,900. Kita tolak yang dia tak kena bayar cukai daripada pendapatan dia. Jadi 11,000
800. Okey, yang ini ialah jumlah ini saja yang kita bayar daripada 58,900. Okey. Jadi kita ambil yang ini 47,100. Okey, buat macam tadi juga. Okey. 47,100 kotak mana? Okey, dia akan duduk kotak sini. Okey, dalam kotak sini. Jadi cukai dasar dia. Okey. Jadi cukai dasar dia berapa? Kalau kotak sini cukai dasar dia berapa? Type kat situ berapa? Type cepat. Cukai dasar. Kotak sini cukai dasar dia 600. Okey. Ambil yang dekat atas. Jadi cukai dasar dia kita ambil 600. Okey, M600. Okey, kita tambahkan dengan cukai atas baki. Jadi kita tengok dekat sini. Okey. 35,000. Okey, yang pertama. Jadi kita ambil balik yang ini. Tolakkan dengan nanti video pula buat ke bawah. M 47,100. Okey, tolakkan dengan 35,000. Okey, tolakkan dengan ini. Ambil yang atas, yang pertama. Jadi kita akan dapat ialah baki dia yang ini 12,100. Okey, sampai step sini kena tolak 35,000. Siapa ada problem? Okey semua. Ada problem ke tak ada? Okey. Okey, cantik. Okey, yang seterusnya bila kita dah dapat yang ini, kita darabkan dengan kadar. Okey, kotak kita yang ini kadar dia ialah 8. Okey, 8 jadi kita buat 8/100. Okey, bila kita tekan calculator kita akan dapat ialah 968. Yang ini kita kena tambah M968. Okey. Lepas tu kita cek lagi. 4,700 tu pendapatan cukai. Okey. Yang 4,000 dia macam ni. Pendapatan iaitu ialah pendapatan bercukai dia. Yang tu yang kena cukai. Okey, dan dia dapat yang ni keseluruhan. Tetapi kerajaan bagi pelepasan cukai. Jadi dia tolak pelepasan cukai 11,800. Jadi kalau tidak pendapatan bercukai dia ialah 58,000. Tapi kerajaan bagi pelepasan pendapatan bercukai dia terus jadi 47,100 saja. Jadi yang dia kena bayar ni ikut 47,100. Okey? Okey sampai kat sini semua dah dapat. Cantik. Okey, lepas tu pula kita tengok dekat sini. Cukai dasar tambahkan dengan cukai atas baki, kita dah kira, tolak dengan rebate. Kat sini ada tak dia bagi rebate? Tak ada. Zakat pun tak ada. Pendapatan dia 47,000 ni bawah tak daripada 35,000? Bukan. Jadi tak payah tolak 400. Jadi kita tambah yang ini saja yang dia kena bayar. Okey? Dia sama aja dengan yang tadi, cuma kena tolak pelepasan cukai dulu. Lepas tu jumlah tu baru kita refer jadual. Tadi kita terus ambil refer jadual. Kalau ada pelepasan cukai, tolak dulu dengan ini, baru kita refer jadual. Macam tu saja. Okey? Jadi kita akan dapat ini ialah M 1568.
Senang saja. Okey ya. Semua boleh? Okey tak boleh ni? Boleh, cantik. Siapa yang tak ada modul? Semua ada? Boleh. Kalau tak ada modul, saya nak share screen modul. Kalau semua ada, boleh buatlah. Okey? Okey. Semua sekali buat. Okey, semua sekali buat latihan 5A dekat muka surat 7 tu untuk okey, A saja. Okey, buat yang tadi kita dah selesai atas ni, buat yang bawah ni saja. Okey? Cuba buat dulu. Satu tu saja. Jawapannya dapat tak? 1468. Okey, cuba buat. Bila dah siap, komen siap dekat bawah tu. Kalau tak boleh ataupun ada masalah, jangan malu tau. Terus bagi tahu dia. Okey. Sebab saya dah standby. Saya dah standby apa? 2 phone. Okey. Dua alamak. Okey. Saya dah standby 2 phone ni. Jadi boleh WhatsApp saya. Nanti saya akan tolong. Okey, buat dulu. Kalau dah siap nanti bagi tahu. Sebab saya ada buat bisnes luar. Jawapan akhir apa dia? Oh, dah siap. Okey, jawapannya kita ada dapat 1468. Dapat tak 1468? Dapat? Okey, dapat pun tak apa. Saya akan buat calculation juga ke depan. Okey Jadi saya padam ini, saya akan buat calculation. Okey, lepas habis ni kita rehat sekejap 5 minit, okey? Ada yang stres sebab ada kelas tadi lagi ya, apa kita rehat 5 minit lepas habis soalan. Okey, jadi kita ada pendapatan tahunan. Ini latihan 5A. Okey, pendapatan tahunan 55.600. Lepas tu dia bagi lagi pelepasan cukai 9.750. Okey. Jadi sama juga macam tadi. Tangan dah tidur. Okey, tak apa, lepas ni kita rehat 5 minit. Okey. Jadi kita buat dulu cepat-cepat. Boleh rehat cepat. Okey, jadi kita tolak dulu. Jadi 55.600 tolakkan dengan
6M. Okey, tolak pelepasan kita dia 9,750. Okey, kita akan dapat $14.9. Alamak, saya nilai dapat 4,567 plus 5 orang. Okey, kita ada 45,850. Okey. Jadi 45,850 kita tengok dia dalam kotak mana. Okey, dia akan duduk dalam kotak ni lah. Jadi kita first kali kita tengok dulu tukar data dia 600. Okey, kita tulis ni AM 600. Okey, lepas tu dalam kotak ni juga kita tengok 35,000 yang pertama. Jadi tolak dulu 35,000 yang pertama. Okey, sekarang baki dia adalah 10,850. Okey, yang ni kita darabkan dengan tengok kotak tadi juga 8%, 8. Jadi darabkan dengan 800 per dengan 100%. Jadi kita akan dapat yang ini ialah 868. Okey. Tambah 868. Okey. Jadi kita tengok pendapatan dia yang ini 45,000. Bawah tak 35,000? Tak. Jadi tak payah tolak 400. Ada tak zakat dengan fitrah? Tak. Jadi tak payah. Jadi yang ini saja. Jadi kita tambah, kita akan dapat ialah 146. Senang saja. Senang ke susah? Senang kan? Okey, rehat 5 minit. Easy. Okey, jam saya 9.18. Okey. Kita rehat 5 minit sampai 9.23. Okey. Dekat sini ada tak? Ni soalan SPM. Tak. SPM dia akan ada yang lebih mendalam. Ini mungkinlah soalan yang bulat-bulat, objektif. Untuk soalan macam paper 2 tu, nanti kita akan tengok cukai pendapatan. Nak kira bersama dengan isteri ataupun asing-asing. Itu soalan SPM. Kita belum masuk ni. Yang ni masuk juga SPM, tapi yang ni lebih pada paper 1. Semua ada tak daripada luar Selangor ataupun daripada luar Putrajaya? Ada Sabah, Sarawak kan? Ada tak? Ataupun daripada negeri-negeri lain? Ada, semua dekat-dekat sini ya. Macam saya dah lama dah tak balik. Rumah mak ayah saya dekat Kulit, Kedah. Oh, semua dekat-dekat sini ya. Max lah. Kalau balik raya kan. Tapi adalah kampung dekat jauh sikit. Jadi kalau kampung jauh sikit baru rasa pengalaman balik raya tu. Kalau makan nasi kandar dekat sini pun ada nasi kandar. Semua tempat, semua negeri dah ada nasi kandar. Okeylah, sementara kita rehat ni kan. Macam mana dia boleh dapat nama nasi kandar? Macam mana dia boleh dapat nama nasi kandar? Tak tahu. Sebab orang yang buat tu nama kandar. Salah. Agak-agak dapat macam mana? Nasi tu dalam kandang. Salah. Okeylah. Saya beritahu. Tak. Okey. Nasi kandar tu starting dia dulu. Dia cuma ada nasi dengan kuah udang. Okey, kari lah. Mamak punya kari dia bau tu dia guna rempah yang
kita tak tahu campuran rempah dia tu, dia bau sedap lah. Okey, yang dia dapat nama nasi kandar tu ialah waktu dulu-dulu dia tak buka kedai lagi, mamak-mamak tu dia akan jual dengan cara kandar. Okey, kandar tu macam mana? Tahu lah kandar tu macam mana? Okey, kandar tu ialah contohlah kita ada kayu, okey, kita ada kayu. Ni ada kayu. Okey. Ni digantung nasi. Okay, ni ada nasi. Alamak, saya tak pandai lukis kan. Barang tu saya produk design di sini. Saya lukis dalam komputer. Okey, jadi ada jadi nasi. Jadi kuah kan. Kata ada orang lah. Orang. Ni dah letak atas bau dia. Okey, bau dia. Jadi berjalan. Contoh dia ni lah. Okey, ini kayu dia tu. Okey, kat sini nanti belakang kuah kita pegang. Jadi kita panggil kandar. Yang tu lah nama dia nasi kandar. Itulah sejarah kan. Ada yang mak dia pernah cerita kan. Memang semua lockdown kat rumah lah. Okey, saya sekarang ni lockdown dekat Putrajaya. Saya duduk dekat PTI Putrajaya. Cuma bangunan 3 tingkat ni cuma ada saya dengan seorang ni cikgu baru. Nama dia Cikgu Tarik. Kami cuma duduk 2 orang saja. Pagi-pagi akan ada Cikgu Nisab datang buat kelas. Malam dia akan balik. Lockdown kat bilik je. Jadi lockdown saya ni luas ni. Okey, ada 3 aras. Tidur dekat aras 3, buat kelas aras 1, makan aras bawah sekali, ground floor, atau kalau nak main-main apa, game ke, carrom ke, dekat aras 2. Jadi memang luas lah. Untuk 2 orang tempat ni. Okey Ada lagi 1 minit. Siapa nak refill air ke, siapa yang nak ke tandas ke, boleh. Okey. Saya dah bagi tahu dah kan, dekat universiti ada apa? Okey, dalam library tu semua dah tahu dah kan. Ada tempat makan. Kalau dekat sekolah sekarang tak ada. Okey. Kalau nak rasa semua tu kena masuk universiti lah. Okey. Boleh contohlah kalau kita dekat universiti, dekat dalam library tu dia ada macam tempat duduk macam kafe ataupun kita macam food court. Okey. Dalam library. Jadi kita boleh kalau lelaki dia bawa kekasih dia, kalau perempuan bawa kekasih dia, duduk makan kat situ lah dalam library. Saya Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP. Dia base Universiti Malaysia Perlis lebih kepada engineering, kejuruteraan. Contoh-contoh artis yang pernah dekat situ, apa dia? Yang perempuan tu saya lupa lah. Tapi dia dah tak famous lah. Masa dalam TV nampak lawa, tapi kalau dia tak make up tu, tak ada apa pun. Okey saya. Iman Troy muda sangat. Dulu-dulu saya macam dekat universiti tu, kadang-kadang lelaki dia bukannya ada kekasih, tapi dia terpaksa macam dia ambil. Contoh dia pilih perempuan, dia tengok dalam kelas tu perempuan mana yang paling pandai. Jadi saya pilih seorang. Okey, nama dia Syafiqah. Okey, saya panggil dia Pikachu. Setiap kali dalam kelas, sebab universiti dia tak sama macam sekolah tau. Dia kelas ni, okey dekat sini. Kelas terusnya kita kena pindah. Lepas tu jadual pula dia tak macam sekolah, terus saja sampai habis. Contoh hari Isnin kita ada 8 sampai pukul 10 kelas yang pertama. Okey, lepas tu kelas yang kedua 4 sampai 5 petang.
Okey, lepas tu kita ada gap panjang. Gap tu kita bolehlah tengok movie. Bawa kekasih, bawa crush tengok movie. Jadi dia jadi tak sama macam sekolah. Macam dulu saya, saya target perempuan ni. Saya duduk belakang dia. Setiap kali kelas, kedudukan saya mesti duduk di belakang. Jadi bila buat kuis, dalam kelas tu kita ada kuis. Saya pula jenis lambat belajar. Engineering dia banyak calculation. Dia guna math. Jadi saya antara manusia yang paling lembab lah dekat universiti tu. Jadi saya kalau ajar sekali, dia tak sama macam kat sekolah. Apa yang saya ajar ni, satu-satu. Kalau pensyarah tu, dia bagi yang ini terus bagi jawapan. Dia anggap kita dah pandai. Jadi saya budak yang lambat untuk dapat pelajaran. Jadi saya kena duduk belakang Syafiqah tu untuk saya tiru dia. Contoh dia dah buat siap, dia passing lah kat belakang. Jadi saya tiru lah. Yang itulah kegunaan. Okey. Selalunya bercinta dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Kahwin kita bertanai, tiba-tiba kahwin. Okey. Kenapa perempuan marah lelaki macam tu kan? Jadi kena setia lah. Okey, niat tu kena baik. Okey, niat tu kena betul lah. Barulah Tuhan memudahkan kan. Okey, tadi kita akan sambung. Buka surat 7 lagi. Okey, tengok dekat contoh 5B, example 5B. Okey, ini ambil gambar kita. Sekejap saya cek. Okey, ini dah ni kot. Yang ada 868. Oh, belum ambil. Nanti tak padam. Okey, ini dia padam. Okey, sekejap saya ambil gambar. Okey, kita mula balik. Contoh 5B. Example 5B. Okey. Jadi soalan dia sama. Jadi kalau tengok soalan tu ada Cikgu Nisa. Okey, sebab kalau saya buat soalan, saya akan letak nama-nama kawan-kawan saya. Okey, dalam soalan ni diberi bahawa pendapatan bercukai Cikgu Nisa bagi tahun 2020 ialah 42,820. Okey, pendapatan bercukai. Okey, kalau soalan dalam bentuk macam ayat ni kita kena ekstrak, kita kena keluarkan maklumat dia. Okey, dalam maklumat ni dia bagi dah pendapatan bercukai Cikgu Nisa ialah 42,820. Okey, keluarkan dulu. Okey, lepas tu kita ada hitung cukai pendapatan bagi tahun ini. Okey, ini senang lah. Okey, ambil yang ni, refer terus ke situ. Okey, jadi 42,820. Jadi kita tengok kotak mana yang dia guna. Okey, 42,000. Jadi dekat sinilah kotak sini. Jadi kita tengok cukai asas dia. Okey, yang atas ni 600. Okey, tulis RM 600 tambahkan dengan cukai atas baki. Okey, ambil balik pendapatan besar ni. RM 42,820. Okey, tengok balik kotak kita. Tolakkan dengan yang atas ni
35,000 yang pertama 35K. Okey, betul yang tadi. Okey, tolakkan RM 35,000. Okey, jadi kita akan dapat ialah okey, 7,820. Yang ini kita kena darabkan dengan weight dia, ganda dia. Okey, kotak dia yang ini darabkan dengan 8. Jadi 8 per 100 lah. 800 per dengan 100%. Jadi kita akan dapat ialah 5B. Okey, saya buat dah calculation. Jadi RM625.60. Okey. Lepas tu yang ini tambah balik punya ini. RM625.60. Jadi kita akan dapat ialah RM yang cikgu Lisa kena bayar 1225.60. Senang je kan? Semua dapat tak? Cik dapat Okey, cuba buat soalan yang bawah tu. Latihan 5B, exercise 5B. Yang ni kena tolak nanti. Okey, tak apa, buat dulu lah. Tolak dulu dengan pelepasan tikai, nanti kena tolak dengan repeat. Okey, anggap tu 500 tu pada unit set tu repeat. Okey, buat dulu. Nanti kita bincang. 5B saja sampai surat 7. Okey, kalau dah siap, tulis siap. Kita akan bincang jawapan. Kalau dah siap, tulis siap. Dah 9.30 dah. Kalau cepatnya besar. Hari ni ada kuis hari ni ada kuis. Okey, ada Syazwa dah siap dah. Nani dapat 6595. Baik. Banyak sangat tu. Okey. 6595 betul. 6,595 ringgit. Nanti kita cek jawapan. Okey Okey, jadi kita bincang. Sekarang ni kita bincang. Lepas ni terus saya bagi ruang untuk buat kuis. Nanti saya bagi tahu nak hantar macam mana kuis tu. Okey. Ni cikgu tarik pula. Cikgu tarik. Okey. Ni padam dulu. Okey, untuk esok kita ada juga masa yang sama 8 sampai 10. Okey, untuk 8 sampai 10 ni kita akan buat sambung yang ini juga.
Okey. Dekat depan tu akan ada soalan macam SPM. Nanti kita akan buat sama-sama. Okey. So esoklah. Jadi kita tengok soalan ni. Dia kata Cikgu Taufik Ziad mempunyai pendapatan tahunan 95,120. Pendapatan tahunan 95,120. Okey. Pasti dia dapat pelepasan cukai. Pelepasan cukai dia dapat ialah 15,120. Okey, dia derma apa? Pada UNICEF. Okey, 500. Hitung cukai pendapatan yang perlu dijelaskan. Okey, jadi kita kira sama-sama. First kali kita kena tolak dulu pendapatan tahunan dengan pelepasan cukai. Dia ambil balik ini. Tolakkan dengan M 15,120. Okey, 80K. 80K ni yang kita akan refer ke jadual kita. Okey, 80K. 80,000 kat mana? Okey, dia akan duduk kat kotak sini. Jadi, kita ambil dulu cukai dasar dia 4,600. Okey, lepas tu pula kita tengok cukai atas baki. Kotak ni jadi tolak dulu dengan 70,000. Okey, tolak dengan 70,000. Okey, dia ada 10,000. Jadi darabkan dengan 21. Okey, darabkan dengan 21 ke 100. Jadi kita akan dapat ialah RM. Bila kita tekan calculator, kita akan dapat macam saja salah kira ni. Oh, belum. Okey, dapat darab dengan 21. 1995. Okey, jadi 1995 ni kena tambahkan dengan M 995. Jadi akan dapat berapa? 4,600 tambah dengan 1995. Jadi 5,916. Okey. Tapi dia ada derma kat sini. Dia derma 500 dekat UNICEF. Tu dikira bimbing. Kalau derma tu diiktiraf. Contohnya dengan UNICEF memang kita boleh tolak setiap pendapatan. Jadi kita tolak 500. Jadi kita akan dapat 6095. Yang tadi jawapan yang apa bagi kita tadi? Lupa pula. Apa bagi ya? Nani bagi tadi belum tolak. Okey, Nani kita tolak dulu. Okey. Dengan derma tu. Okey. Semua dapat kan jadi? Derma tu kira dia.
Tak nampak? Ya. Cikgu. Oh, cikgu. Kenapa 1995? Bukan Okey, 2100 sekejap. je. Saya tengok. Oh, 2100 ya. Jadi ada kesilapan lah kat sini. Derma tu kira pelepasan cukai. Oh, okey, sekejap. Jadi pun saya suruh cikgu baru juga ni. Okey, cikgu Razi. Buat calculation untuk saya. Ada juga dalam ni yang belajar dengan cikgu Razi kan. Okey, 21 per 100 kita darabkan dengan 10,000. Okey, dapat 2,100. Okey, silap. Oh, saya mute audio. Okey, boleh dengar tak suara saya? Boleh? Ada je suara saya. Macam mana saya mute pula? Okey, ada setting tersilap tu ataupun line slow. Okey, jadi ada salah kat sini. Jadi sebenarnya kita dapat 2,100. Okey, jadi kita akan tambah dengan 2,100 tu. Okey, kita akan dapat RM. Alamak, tak jadi. RM 6,700. Tapi kita kena tolakkan dengan derma. Apa dia takif? Masa awal tu kira derma tolak sekali waktu nak cari pendapatan bercukai. Okey, ada juga yang buat macam tu, dia tolak awal. Sekejap. Oh, kalau tolak awal dapat jawapan lain Okey, sekejap saya tengok. Okey, yang ni bagi saya cek dulu. Sebab kalau ikutkan yang saya bayar sebelum ni bulan-bulan dekat UNICEF tu dia kira tolak. Dia kira tolak anggap macam rebate selepas daripada LHDN isytiharkan semua tu ada jumlah tu dia kena tolak. Saya tak pasti pula dia kalau boleh tolak awal. Okey, sekejap. Oh, ada student panggil sebab saya punya mic ni tu. Okey, sekejap. Kalau saya pilih yang lain. Okey, cuba panggil saya. Atau bercakap apa? Dengar tak? Dengar je Ambil cakap kan sekarang? Dengar tak cikgu? Oh, cikgu. Hello.
Okey, ada soalan apa-apa tak? Yang ni nanti bagi saya cek balik ya. Okey, jadi kita buat quiz. Okey, kita buat quiz. Quiz di muka surat 8. Okey, buka muka surat 8. Saya dengar ada yang pasang radio tu. Cikgu dengar Saya dengar. Okey Jadi saya akan bagi soalan quiz. Siapa yang tak ada modul, saya share screen. Okey, macam mana nak hantar? Nanti WhatsApp dekat saya jawapan. Okey, snap gambar. Kalau siapa ada modul, snap atas modul tu saja. Tapi bagi nama lah sebab nanti parentalnya saya tak buat quiz pula. Okey, dia memang kena buat quiz. Okey. Jadi saya share screen. Soalan? Baik, mana dia share screen? Okey, belum capture. Sekarang. Okey, sekejap saya buka file. Okey, alamak terlebih. Satu soalan ke banyak? Satu je lah. Kreatif pengguna. Okey, siap. Saya tak jumpa pula saya punya duduk dekat mana. Okey lah, macam ni lah. Saya tulis dekat whiteboard lah. Okey. Tapi boleh tengoklah dekat siapa ada modul boleh tulis terus dalam modul. Buka surat 8, soalan contoh 6, example 6. Okey. Ini saya ambil gambar tu. Okey, contoh 6, muka surat 8. Yang tu quiz. Dah siap boleh snap gambar, nanti saya bagi dekat nombor telefon mana sebab ada satu tu dah hang. Okey, cari pendapatan mencukai. Okey, sama dengan 32,400. Okey, cari. Yang ni saja soalannya. Boleh refer yang ni yang sumbernya sendiri punya ataupun yang buku teks semua. Satu saja soalan. Okey, nanti snap gambar hantar ke ini. Saya ada dua, lagi satu 017 tapi hantar dekat sini. 018. Sebab 017 saja dah hancur lah pun. Okey ya. Soalan senang saja. Satu saja. Jangan buat lebih tak. Satu saja. Sebab esok kita akan sambung. Saya rasa malam ni semua dah boleh buat dah. Sebab kita buat banyak kan. Okey, bila dah
dah hantar dekat saya, lepas tu tulis kat itu komen kat situ dah hantar. Okey, dah pun cukup dah. Hantar ke tu nombor telefon saya tu 0184656786. WhatsApp. Okey. Cikgu, Ya. semua muka surat 8 eh? Muka surat 8 kalau modul muka surat 8 yang atas ni saja soalannya. Satu ni saja. Oh, okey. Tapi pastikanlah bagi tahu nama siapa. Sebab nanti saya nak semak. Okey, ada yang dah hantar. Okey, pastikan bagi tahu nama sekali. Kalau tidak saya tak tahu. Okey, nanti saya semak satu-satu. Okey. Ini saya tak sempat semak sekarang. Okey, cantik. Ramai dah hantar ni. Okey, ada lagi 10 minit. Okey, boleh buat dulu. Jangan live lagi saja. Okey. Cuma jangan live saja. Okey, kita ada lagi 8 minit. Okey, cantik, ramai dah yang dah hantar. Okey, dah ramai kan. Okey, dah hantar. Okey. Siapa-siapa yang nak tengok video yang sebelum ni, ada juga dekat sini. Sekejap saya tulis. Okey, boleh tengok dekat sini. Search dalam YouTube. Okey, PJU Putrajaya. Lepas tu cari yang matematik MOT Advanced Formula, AF ke, yang form 5 ni. Ini ada juga cikgu-cikgu lain, cikgu Nisa, ada cikgu Amirul, ada cikgu Tarik, ada cikgu Azrael. Cikgu Abu pun ada tu dalam tu. Siapa yang belajar dengan cikgu Abu. Okey, ataupun boleh juga boleh hantar inbox dekat sini. Apa tak? Saya bagi lupa. Inilah. Ini IG Instagram.
Kalau tengok dekat situ saya ramai budak-budak dengan kawan-kawan coki. Siapa peminat coki boleh lah masuk tempat saya ni. Sebab saya selalu dapat soalan daripada peminat-peminat coki daripada Indonesia. Saya semalam dapat soalan fizik, sebelum tu matematik. Okey dah habis lah. Okey, tak apalah, saya bagi rehat 5 minit lah. Rehat 5 minit lah. Awal 5 minit lah untuk rehat. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa dah, kita boleh live dulu. Okey, kita sambung esok pukul 8 malam. Okey, kita dah boleh live lah. Siapa yang belum hantar, nanti hantar dekat WhatsApp saya. Okey, sama-sama. Saya cikgu. Okey. Okay, cikgu. Okey.